Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua murid-murid. Bersama dengan saya Cikgu Superman untuk kelas Pendidikan Islam tahun 4 bidang akidah. Okey, tajuk nifaq, muka surat 106. Macam biasa, siapa malas? Saya Rotan. Jom kita belajar bersama-sama. Buka buku teks. Jom kita belajar. Buka muka surat 106. Jom kita belajar sama-sama. Maksud kita nak belajar hari ini ialah, ataupun tajuk yang kita belajar hari ini ialah nifaq. Okey, nifaq. Apa maksud nifaq ni? Kita tengok dulu gambaran dulu, cerita dulu. Okey, contoh ada seorang lelaki ni, dia pengembala kambing. Dia pelihara kambing kan. Dia ni tak ada kerja kan. Jadi dia tiba-tiba minta tolong dengan orang kampung. Dia panggil apa? Harimau, harimau, tolong kan. Padahal harimau tak ada pun. Dia main, dia suka menipu. Okey, akibat daripada dia suka menipu ni, tiba-tiba datang seekor harimau lalu makan kambingnya betul-betul. Okay. Tiba-tiba dia pun panggil kawan-kawan dia lagi. Tolong, help me kan. Orang kampung pun ataupun kawan dia tu tak layan dah. Sebab apa? Sebab dia cakap menipu pula dia ni. Last sekali habis kambing-kambing dia pun mati dibaham oleh harimau. Okay, akibat daripada dia suka berbohong ataupun berdusta. Tu gambaran awal. Okay, kita belajar nifaq hari ni. Okay, jadi murid-murid, adik-adik jangan suka menipu. Tak baik. Satu, dia benci orang. Satu. Okay, contoh. Seterusnya, maksud nifaq. Okay, tengok ni. Maksud nifaq. Nifaq bermaksud menzahirkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Zahir dia nampak baik je, okey. Dalam dia jahat, kufur. Zahir nampak dia macam orang Islam. Okey, rupa-rupanya dia ni bukan orang Islam, dia menipu. Adalah dia punya kepentingan tu. Seterusnya, apakah hukum nifaq? Apakah hukum nifaq? Hukum nifaq adalah haram. Ni, hara alif mim, haram, kerana Allah memberikan ancaman terhadap golongan munafik. Firman Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah daripada lapisan neraka. Okey, ni akibat daripada orang suka menipu, berbohong. Ciri-ciri munafik ni kita tengok apa dia ciri-ciri munafik bawah ni. Daripada hadis Nabi SAW bawah tu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan ciri-cirinya dengan jelas. Sabda Nabi, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiq salasun, iza haddasa kazaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana. Hadis Nabi ni dia bagi tahu maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda munafik itu ada 3. Okey, baris 2 tu. Okey, tanda munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila bercakap dia berdusta atau berbohong. Apabila berjanji dia mungkir. Apabila diberikan sesuatu amanah, dia khianat. Okey, ni ialah ciri-ciri orang munafik. Okey, saya ulang sekali. Yang pertama apa dia?
Apabila dia bercakap, dia berbohong. Apabila berjanji, dia mungkir. Apabila diberikan sesuatu amanah, dia khianat. Itulah ciri-ciri orang munafik. Tengok pula. Munafik ni terbahagi kepada dua, ataupun nifak ni terbahagi kepada dua. Yang pertama, nifak i'tiqad. Yang kedua, nifak amalan. Kita tengok yang pertama, nifak i'tiqad. Tidak beriman dengan ajaran Islam, namun berpura-pura seperti beriman dengannya. Orang ni dia mengaku dia Islam, padahal dia orang bukan Islam. Dia menipu. Sebab apa? Sebab dia nak apa-apa kepentingan lah tu. Ini ialah nifak i'tiqad. Dia mengaku dia Islam, dia beriman, dia solat, dia puasa, tetapi padahal dia tidak beriman dengan Allah. Nifak amalan pula, tengok yang pertama, berdusta ataupun berbohong. Yang kedua, memungkiri janji. Yang ketiga, khianati amanah. Contohlah kan, awak jadi jadi polis ke, tiba-tiba awak terima rasuah supaya lepaskan orang bersalah. Tak boleh. Jangan terima rasuah, jangan memberi rasuah. Tak boleh, sebab awak ialah ni penjaga negara, keselamatan negara. Contoh, faktor yang mendorong nifak. Yang pertama, kelemahan iman kerana selalu melupakan Allah, tak ingat Allah. Sebab apa? Iman yang lemah, selalu tak solat, tak puasa kan. Tidak jujur dan mudah melakukan khianat. Tiga, kurang bersyukur dengan nikmat yang dikurniakan Allah. Allah dah bagi macam-macam nikmat kat kita kan, tiba-tiba kita ni masih tak bersyukur. 4, haloba dengan keduniaan sehingga melakukan kezaliman. Tengok bawah, perkara yang menyebabkan nifak. Yang pertama, 3 tadi, hadis tadi. Apabila bercakap, dia berdusta. Apabila berjanji, dia mungkir. Apabila diberikan sesuatu amanah, dia khianat. 3 ni. Bercakap dia berdusta, berjanji dia mungkir, diberikan amanah dia khianat. Ni adalah sebab-sebab nifak. Seterusnya, kesan nifak dalam kehidupan. Yang pertama, kita bagi keempat ni, individu, masyarakat, keluarga dan negara. Kalau individu, contoh saya bagi satu ni, dia benci masyarakat, hilang rakan dan taulan, dia benci rakan dan taulan kan. Kalau masyarakat, melemahkan perpaduan dan kesatuan, sentiasa berbalah dan bergaduh. Kalau dalam keluarga, hilang rasa kasih sayang. Sebab apa? Ada yang selalu menipu, ada yang menipu duit, ada yang mungkin janji kan nak bagi apa-apa, tiba-tiba tak bagi hadiah kan. Tiada hormat menghormati sesama anggota keluarga, timbul perasaan curiga. Kalau negara, berlaku jenayah, penindasan dan kezaliman. Umat mundur dan lemah, mudah dikuasai dan dijajah. Faham murid-murid semua maksud nifak ni? Nifak ialah apa dia nifak? Dia menzahirkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Ada yang tak faham boleh tanya dalam WhatsApp nanti. Ada apa-apa soalan, harap murid jelas apa yang kita belajar hari ini. Iza haddasa kazaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khana. Ciri-ciri orang munafik. Nifak ni maksud dia munafik. Faham semua? Jangan jadi macam pengembala kambing ni. Tiba-tiba tak ada kerja, tiba-tiba dia tak tolong, bergurau. Dia suka menipu, tiba-tiba habis dia punya kambing dibaham oleh harimau. Sebab apa? Dia suka menipu. Itu saja daripada saya untuk hari ini. Jumpa pada kelas yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.